Okay, kita balik juga Ini sekejap je, 40 minit je. So kita balik dulu In fact you dah cover dah sebenarnya kat dalam lecture chapter 2 kan. So ini kira review lah. Yang mula-mula dia suruh run XAMPP, you dah install dan you dah run. Passive variable and data types, jenis variable, local, global, and city kita dah cover. Macam mana nak create variable naming punya convention ni. Start dengan $sign, contohnya $sign ABCD. Start with letter or underscore character. Boleh guna huruf ataupun underscore, dimulakan dengan huruf. Kena start with number, tak boleh start dengan nombor. Dia mesti kena underscore ataupun huruf. Boleh campurkan antara huruf besar dengan huruf kecil, tapi case sensitive. Ini case sensitive. Walaupun awak campur-campur nama dia boleh, tapi bila you recall nama tu nak gunakan semula, gunakan dia punya nama variable mengikut dia punya nama yang awak buat tu lah. So with case sensitive punya considerations. Jenis dia ada string, integer, float, boolean, array. String untuk huruf, integer untuk nombor, float untuk floating point ni, perpuluhan, boolean untuk true false, array untuk lebih daripada satu value dekat dalam satu variable. Objek ni objek sama macam dekat OOP punya objek lah. Dia ada dia punya function, dia punya dia punya function dan ada value dekat situ lah, nilai. Nah, ni kita create, tapi kita tak decide sama ada dia untuk string ke integer ke kan, boolean ke, kita tak. Proses sama macam objek juga. Okay, soalan yang pertama. Soalan pertama disuruh awak, ni contoh dia soalan yang pertama, print the output using variable namely city. City punya variable, the output is Pago Jaya. So awak kena buat macam ni lah. Contoh code ni, awak assign Pago Jaya pada city variable yang awak create. Lepas tu disuruh print. So awak guna echo. Apa yang disuruh print, contoh kalau Pago Jaya, awak letaklah kat sini Pago Jaya kan. Lepas tu awak explain apa yang awak buat. So basically awak buat code dulu, baru awak explain lah. Kemudian yang nombor 2, nombor 2 declare 3 variables of integer, string and float. Awak create apa-apa lah dekat sini nama variable, tapi nak kena ada string, integer dengan float. So contohnya awak create ni PHP data type of string, ni string, dia ada sama ada guna single quotation ataupun double quotation. Lepas tu awak create untuk number, integer, number can be integer or float lah, ada dua. So yang ini integer, yang ini floating point, ada perpuluhan. Tapi kalau ada quotation enclosing nombor tu, dia tak boleh jadi number, ni jadi string. So boleh tengok sama ada yang C tu sama ada string ke ataupun integer. Boleh tengok menggunakan padam. So basically dia string lah kan. Soalan seterusnya. Ni awak kena buat sendiri simple je kan. Kena lain-lain lah dekat sini. Jangan, maknanya awak punya group sendirilah buat Kemudian guna vadam. Vadam is a function in PHP to show dia punya data type dia, integer ke, string ke, float kan. So then dekat sini awak guna vadam lah macam ni kan. Kita guna vadam untuk kita nak tunjukkan apakah A yang kita buat tu. Dekat sini $sign A mana, variable A lah, variable $sign tu variable A is integer. Daripada sini kita beritahukan sama ada integer ke, float ke,
Kalau kita letak dekat sini point, apa jadi? Tanpa tu dekat depan. Adakah masih integer ataupun dah tukar jadi float? As long as dia ada perpuluhan tu, dia consider as float. Walaupun dekat belakang tu tak ada. Kalau tak ada ni, kalau katalah kita letak dekat sini, something lah kan. Saya letak single quotation, opening and closing dekat luar. Apa jadi? Expected something kan, dia tak boleh. Dia mesti nak kena kat tengah-tengah. Okay. Kalau ketinggalan kat depan pun sama juga. Kalau depan saja, maknanya kena complete lah. Kalau nak jadi string. Okay. Alright, so seterusnya dia suruh awak buat padam dah global and local. So awak create yang ini masuk dekat function. So then dekat function ni awak boleh nampak. Yang ini ni adalah dekat ni tak, dia awak tak assign, tak create dia punya variable, tapi you ada value dia dekat sini. So kalau you letak dekat in front, dekat depan tu, kalau letak dekat depan something dekat sini, variable text kan, text equals to ni kira string variable lah. Dan tapi dia tak ada buat apa-apa lah. Okay. Dia tak apa-apakan teks sebab awak tak echokan ni. Unless kalau awak echokan, awak dah boleh dapat. Okay. Okay, so awak dapat hello world. Kemudian global and local masih lagi tadi. Ni dekat dalam local, ni local punya. Ini local. Kalau global dekat luar daripada PHP. Ini masih dekat dalam PHP tapi dekat luar lah. Okay. So kalau awak create ni sama macam dalam local tapi di luar. Oh, sorry. Yang ini teks, yang ini bukan local, yang ini global. Walaupun sama dia punya tu. Dia punya nama tapi dia di luar. Dia tak ada apa-apa lah dekat sini. Kalau awak echokan dekat sini, awak dapat juga echo teks. Tapi yang global punya teks. Okay. So yang ini kalau letak global, yang ini global, dia boleh dapat lah global. So ada dua, satu yang echo untuk yang local punya, satu lagi untuk yang global punya. So itu global dengan local. Dan macam mana awak nak tarik daripada global ke local, local ke global tu awak kita dah cover sebelum ni. Kita kalau global nak masuk dekat local, awak guna local globals, dan kalau dekat local awak guna static. Dan yang ini we love Pagure using page function. Sama macam ni lah. Kita guna function. Dia suruh create dekat sini I love Pagure kan. I love Pagure. Okay. Iteration Pagure. Simple je dia punya tu. Okay. So seterusnya ni love Pagure. Define untuk kita nak assign constant punya. So kita boleh tulis kot ya. Constant PHP constant define. Okay, define function. So ada greeting punya constant, isi kandungan dia, and then dekat sini at the end dekat sini dia guna default false case sensitive. Maknanya awak boleh guna greeting huruf kecil pun boleh, huruf besar pun boleh. Janji dia punya spelling dia sama. Tapi awak kena double check certain version PHP dia memang tak bagi langsung. So awak kena double check lah. Seterusnya kalau comment, you comment out, kita just comment out lah macam ni, comment out.
So kalau nak depan punya, comment out dekat belah depan. Ni single line punya comment out, commenting. Kalau block commenting, slash dengan star dan star slash. Ni commenting. Okay, so awak akan, so dia comment out lah, dia tak ada echo text I love you Asian Pago, tak ada lah. Okay. Semua dah comment out kan, tak ada. Okay. Lepas tu total, write a simple program of additional between two variables. So additional of two variables and assign into total. Ni pergi dekat variable tu lah, variable PHP variable, dia ada PHP variable, pergi dekat numbers. So awak ada ni 5 dengan 3 contoh, dekat sini match. Okay, pergi dekat number, float integer, awak campur je lah, pergi dekat tu dekat sini intro ni ada ni, tu awak campur 2 intro, syntax kat syntax. Okay, so ada dekat sini 4, 5 dengan 4 campurkan, and then you letak dekat total, dia suruh letak dekat total je. So yang ini you total, ini kita just, ini kita Ctrl C, copy je, Ctrl V, yang ini total. So then you taruh total lah, total, echo total. Sorry, yang ini bukan echo, yang ini sama dengan X, Y. Okay, X dengan Y. Okay, simple kan, 9 juga. Sini kalau 40 jadi berapa? 45. Itu je dia suruh buat. Echo kan, so echo kan lah total. Contoh dekat sini is, and then again total. Dekat sini echo, terus je pun tak apa. Sini awak masukkan terus pun boleh juga. Dollar sign apa? Titik kan. Sini total. Summation. Terusnya print and printf. Yang ni formatting text. So military school, formatting text, printf. So printf, awak ada contohnya ni placeholder dia, awak ada number, and then placeholder untuk string, awak ada string dekat sini. Yang stringnya ni dan number yang ni. Okay, so then, so basically dia placeholder lah, persen dengan dia punya apa yang awak nak masukkan. So awak tengok dekat bawah ni, dia punya placeholder dia, binary character, ASCII character, decimal number, exponent, yang ini unsigned ni untuk plus saja, floating point, ini exponential juga tapi shorthand sama, string, hexa juga, octal. Seterusnya include dengan required. Apa dia include, apa dia required. So, PHP include. Okay, beza antara include dengan required ni, kalau include ni dia kalau tak jumpa dia
bagi warning saja. Tapi kalau required, basically dia bagi compilation error ni, maksud dia boleh crash out punya sistem. Dia mesti nak kena ada, kalau tak dia maknanya sistem dia akan stop. Ini dia running juga. Ni running dan dia bagi warning, running dan warning, tapi dia still running. Tapi yang ini dia bagi error, fatal error, bukannya running, dia tak run, automatically dia akan stop. So awak kena pilih salah satu daripada ni, awak nak guna include ke required. Cara dia macam ni. So kita ada satu footer, nama dia ni footer.php, isi kandungan dia PHP, and then kita echokan. Contoh ni copyright, ni paragraph copyright, and then copy ni adalah simbol copyright C tu. So and then ni kita save dalam satu footer punya file. Contoh dekat sini aku punya footer file. Kita ada footer file dekat sini. Kita ada footer file. Ni kan footer file. Saya just copy je daripada situ. And then awak ada mungkin home punya main. Dekat main tu required footer. Kalau dia jumpa footer.php, ni required punya. Kalau dia jumpa, dia terus attach dekat sini. Okay, cara dia adalah kita kena ini PHP punya. Ni dalam PHP. Ni atas ni adalah HTML. Ni HTML. H1P ni ada 2 P tu kan. Ni HTML. So yang ini saya just delete out ni. So ada satu P dekat sini dan ada satu PHP punya line. Ni PHP opening dan PHP closing. Okay. So apa kita buat, kita cuma letak require colon ni quotation single quotation and nama file. So basically kita nak attachkan footer.php file ni dekat dalam file main.php. So bila awak buka ni dekat mana, main S4 dekat S4, dekat lab 2 S4. So pergi dekat main, ni main kan, main PHP. So automatically dia akan attachkan yang copyright. Kalau dia tak jumpa, contohnya kalau yang ni kita comment out comment out ni, kita comment out, dia masih tu lagi Ctrl Z. Dekat dalam ni yang kita comment out. Terus kita tak boleh lagi. Kita comment out pakai ni. Kita comment out So bila saya save je and then saya refresh. Mana tadi refresh. Saya refresh. Tadi kita comment out, so tak adalah, dia tak panggil kan. Tapi kalau katalah kita includekan required tapi dia tak jumpa, kita save saya pakai footer satu, tak ada dalam ni kan. So bila kita refresh, apa jadi? Dia akan bagi fatal error punya tu. Maknanya yang atas ni dia still running sebab dia belum jumpa lagi, tapi bila dah sampai dekat situ dia akan crash. Kalau punya sistem, contohnya awak nak call database, automatically dia akan stop dan dia tak akan call database. Kalau dia jumpa something yang ni lah, ada fatal error. Tapi kalau kita guna include, kalau kita pakai include, kita ada masalah. Dia bagi warning sahaja. Include kan, dia bagi warning sahaja. Fatal ni kan. Control save, dia tak ada dalam sini. Kita refresh. Ni kita refresh, dia bagi warning sahaja, tapi dia tak stop, maknanya dia still continue lagi. Kalau macam mana nak tahu still continue, kita buat sesuatu dekat bawah sini kan. Taruh P and then lorem 10. Kita insert lorem ipsum yang ni. Adakah ni keluar ataupun dia tak keluar? Kita double check. Sini dia kalau tak keluar tu maksud dia stop. Nampak keluar kan? Maknanya dia tak stop, dia still continue running. Tapi kalau you guna ni required, kalau you guna required, dia stop dia, dan yang bawah ni dia langsung tak run. So kalau you refresh, langsung dia tak run. Kat bawah tu tak ada.
dia fatal error. Itu beza antara apa? Include dengan required. So untuk yang nombor 1 dah selesai. Kita tengok yang nombor 2 pula. Soalan nombor 2 kata using HTML code create registration form based on figure ni. So kita ada apa? Username or your name kat sini, your email, message. Form untuk dia nak capture user dengan email dia dan komen dia, message dia. Dia ni ada additional option ni. Mungkin your country origin ke whatever lah dekat sini. Yang ini mungkin something dia nak dapatkan one of dia punya tu sama ada yes or no dekat sini kan. Sorry dia button lah. Kalau yang ini multiple check boleh kan. Check uncheck. So multiple answer. Yang ini drop down selection. So untuk tu kita guna dekat sini. Jadi dekat PHP kita boleh tulis ke PHP and form element. Form. Okay. So pergi dekat form element. Dekat sini handling dekat form element. Bukan PHP. Yang ini ada HTML. HTML punya form. Ini HTML Tapi kita nak masukkan dalam PHP. Okay. So form dipanggil form element. Ni. Okay, form element dia ada input. Kalau input dia guna macam ni. Ini input punya Ni jenis inputnya. Di input element dia pakai sini. Yang penting dekat sini type. Jenis teks ni adalah untuk input element dan nama ni penting. Nama ataupun ID. Mana-mana yang awak nak pakai. Nama dengan ID. Biasa kita pakai nama lah. So kalau yang ni dia dalam bentuk ni. Okay. So kita ada label kat atas tu first name. Kalau kita tak mau tolak ke bawah, kita buang BR tu dia naik atas lah. Okay. Kalau kita nak bagi dia Ctrl C, kena bagi dia ada dua, satu first name or name, satu lagi email. So dan kita letak sini email. Okay, and then dekat sini kita kena taruh email jugalah, email. Sini type jenis teks juga, sama teks. Teks yang macam ni. So kita ada dua. Kalau nak tolak bawah, taruh BR dekat atas tu. Ini submit button. Ini type of submit ni untuk button punya. Okay. Ini yang input punya. Untuk label tadi, kita dah tengok label. Label tadi kan. Ini label. Ini label. Ini label ni. Opening label and then closing label. Dekat tengah-tengah tu yang label awak nak masukkan. Awak nak letak nama boleh, awak tak nak letak nama pun boleh. Okay. Lepas tu select punya yang macam ni. Untuk select punya dia ada drop down yang bawah sekali. Mana yang kita nak dia default dia awak kena letak dekat sini selected. Sini selected. Untuk default punya. So automatically fiat ni jadi default dia selected. Okay. Itu dia punya. Dan yang ni dekat sini selected punya. Nampak fiat tu jadi selected. Lepas tu yang tadi tu drop down. Yang ini ni apa? Value, attribute, expected number of visible value. Sekarang kita nak berapa banyak visible value dekat situ. Number, size dia, visible value berapa banyak. Nak 3 ke 2 ni 3. So kita letak 3. Kalau nak 2 letak 2. Kita dapat 2. Lepas tu untuk multiple yang ini selection checkbox. So kita sama juga selection size ni multiple dekat situ Kalau nak multiple dia ada tu. Okay. Lepas tu text area. Text area kita openkan dengan opening text area and closing text area. Dekat dalam tu ada message, kita bagi nama message ke comment ke, and then berapa size dia. 10 kali row 10 entry, columns tu berapa banyak pixel yang tu, karakter. So ni dia punya default ori punya tu teks yang kita masukkan dalam tu. So kita ada the cat was playing, tapi ni kita boleh besarkan kecilkan yang ni text area. Okay, lepas tu text area dah habis lah. Tinggal tu je. Tinggal yang checkbox je. Yang checkbox. Kat mana checkbox?
checkbox. Lagi checkbox sekarang ni. Okay. Button radio or checkbox. HTML checkbox ya. Checkbox. Okay, jenis yang text checkbox punya. Okay, so input tab checkbox, tab checkbox. So and then kita ada ID dia, name dia, then value. Yang penting value ni, value. Dan kita letak dekat sini yang kita paparkan teks tu. So then kita ada I have a bike, have a car ni checkbox. Okay, just copy yang ini semua ni masukkan dekat dalam form. Okay, so at the end nanti awak tadi checkbox satu lagi apa, radio button tadi dah radio button. Radio button. So untuk yang radio pun sama juga, tab radio. Kalau checkbox tab checkbox. Ni sama dekat sini sama. Okay, so macam tu. So just copy je untuk yang ni contohnya. Ni display, please select your age yang dekat bawah punya. Yang ini sampai kepada ni label. Ni sampai dekat sini. Ni please select your favorite web. Ni dekat atas P. Yang ini input radio. Value yang penting value HTML, value lagi dekat sini CSS, dia keluar CSS, value dekat sini lagi JavaScript. Dan type dia checkbox kat sini. Semua tu berada dekat dalam input. Type dan nama dengan value. So kalau nak pakai ID, pakai name lah. Yang ini untuk kita nak identify dia punya elemen punya elemen punya checks. So bila ni awak just copy semua ni masuk dekat dalam form. Jadi bila kita dah copy, bentuk dia macam ni lah. Kita ada form. Dekat form ni kita ada action. Dan action ni adalah URL yang bila kita klik submit button, dia akan terus buka save ni, save.php. Dan get ni, method ni adalah macam mana kita nak hantar. Sama ada kita guna get ataupun satu lagi nama dia post. Kalau get, untuk yang get punya, bila kita hantar je, ni URL kan. So dia akan paparkan isi kandungan dia. Nampak tak? Dia ada file name, lepas tu try HTML5. Ni di paparan untuk get punya. Kalau post, dia kosong aja, tak ada. Selepas pada .php, sini kosong, dia tak ada buat apa-apa. Okay, itu beza di antara get dengan post. So jadi ni form dia. Cara dia apa? Kita try buat satu. Kita ambil je simple punya. Ni form 2.php. So then awak masukkan dekat sini. Kalau form just letak PHP punya tu, okay lah. PHP punya opening and closing kan, PHP. So ni tak perlu lagi. Kalau HTML punya form .html je pun okey dah. Masukkan yang HTML je pun okey, HTML. Tapi kena letak dekat sini yang under HTML form lah, form tab. So dia akan masukkan sini action. And then dia punya form closing dekat bawah. Dekat sini awak masukkan lah. The action dengan tadi method, method ni. Sama ada get ataupun post. Kalau get untuk SF so dia akan paparkan. Kalau post dia tak paparkan. So kalau kita nak masukkan elemen dia, elemen untuk yang username dengan password tu jenis teks punya. Jenis teks, username and password. Kalau yang text box punya text area sini. Kalau yang radio punya, yang radio button punya, dan checkbox, dan last sekali apa, drop down.
So awak masukkan satu-satu dekat sini dan last kali button lah kan, button, your button, ni button, masukkan dekat situ. So ni form, semua dekat dalam form. Untuk teks punya kita ada username, password, username dengan email tu kan. Username dengan email. So kita ambil username dengan email. Pergi dekat mana? Yang ini apa ni? Ini radio button kan. Kita ambil je radio button ni. Radio button, Ctrl C. Pergi dekat radio sini. Kemudian kita ada checkbox punya. Kita ambil je checkbox. Ini checkbox. Ctrl C. Masuk je. Ini checkbox dekat bawah. Kemudian kita ada text area drop down. Okay, yang drop down punya. Drop down. Yang ini checkbox. Yang drop down. Yang ini text area punya. Kita ambil text area dekat sini. Opening sampai closing text area. Taruhlah dekat sini BR sekali, Ctrl C. Text area. Text area. Kita just copy je. Dan text tu kita ada dua. So yang text punya kita ada. Yang ini drop down. Kita ambil yang drop down punya sampai ke sini BR select. Opening select. Choose a car sekali lah. Choose a car. Tapi benda tu dekat bawah lah. Okay, choose a car. Ctrl C. So kita dapat yang tu apa? Drop down. Ini drop down. Dan yang text area punya. Text area. Yang ini drop down juga. Ini text area. Kita just ambil je sampai BR input tu. Label. Dan kita boleh masukkan dia ada dua. So kita ada name. Kita letaklah name kat situ kan. Ni email lah. So ni text. Okay, Ctrl S save. Kita buka form 2. Ni HTML ke tu? Form 2 Form 2. So dia adalah first name, email, text area. Dan kita ada radio button. Kita ada checkbox. So title tu aku kena masukkan lah title. Title tu macam ni lah label tu. So dekat first name, title, masukkan. Dekat mana tadi radio button ada title. Dan dekat checkbox ada title. Sebentar. Okay, so kita ada label, checkbox punya label. Kat sini juga kita label. Ya, ni apa ni label? Ya, favorite kan? Ya, favorite. Yang dekat sini apa dia? Language. Contohlah Ctrl S save. So then bila you refresh, adalah tu kan, ada dia punya language dia. Taruhlah BR dekat situ kan. Favorite ni taruh BR dekat situ dan awak boleh dapat. Taruh BR sini, BR ni, BR ni. Ctrl C. Favorite. Satu lagi language BR. So okay lah. So bila you refresh dia okay lah kan, turun bawah kan. So ni once sudah ada ni yang last kali. Soalan last dia kata apa? In question 2 you have prepared an HTML form. Okay, lepas tu dia kata form also is a variable manipulated. Dia suruh kita apa? Dia suruh kita
klik submit dan dia nak kita paparkan. Kata apa? You need to use echo in order to make the value of HR object to appear after button send. Click see figure. So once kita klik button tu dekat sini, dia suruh kita, oh belum ada button so ambil yang button lah. Pergi ambil button. Ni button ni submit, kita just copy je. Yang ni input, Ctrl C, input, masukkan dekat button, Ctrl V, Ctrl S, save. Dan bila kita refresh mula, dah ada button dekat situ. Kalau nak clear, clear sekali lah, of type clear. Ini Ctrl D, satu lagi yang ni clear, reset. Reset. So yang ini clear, ni reset. Okay. Ctrl S, save. So bila awak refresh, dia adalah dekat situ reset kan. Lepas tu bila awak klik je, bila awak klik submit je dekat sini, automatically dia akan submit benda tu. Nampak dia name, email, ada tulisan dekat situ. Name, email, message. Kita guna apa ni? Kita guna form method, kita guna get. So dia paparkan dekat situ. Tapi kita nak dia punya apa yang kita submit tadi, kita nak paparkan dekat situ. So dekat sini ada yang save punya ni. Save dia ada name dengan email. Kita just echo kan. Ni echo kan name dengan email. Contohnya kita letak welcome dekat situ, your email address and your comment as. Kita ambil yang message, ada 3 tu. So kita ambil lah save.php. So then kita yang tadi apa, form 2, kita masukkan dekat sini slash. Yang ini kita masukkan save.php. Save.php. Ni ya, save.php. So automatically dia akan bukakan save.php. Okay. So kalau kita refresh, saya dah save tadi. So kalau kita refresh ni, kita refresh. Sekarang ni form 2 ni kan, form 2. Saya just buka semula form 2. Form 2 dan kita masukkan sini ABC, DEF, and then yang ni tak ada, kita tak ambil. Okay, kita tak ni, kita ambil yang 3 ni je yang kita nak simpan, kita nak display. So bila kita save je or submit je, dia akan paparkan ABC, DEF dan the cat was playing in the garden. Okay, so kaedah dia apa? Kita ada form 2 dan kita ada save. Yang ini untuk kita paparkan. Okay, so kita guna PHP opening, PHP closing. Kita guna echo PHP, kita guna underscore, $ underscore get, sebab kita guna get punya method. Okay, benda ni dekat dalam PHP. Awak cari PHP kan ni, W3 School PHP. Awak tengok dekat form. Form. So benda tu dekat sini. PHP, pergi dekat bawah tu kan, PHP tutorial, dia ada form handling. Dekat sini ada, yang ini adalah yang kita punya main tu, form kita. Dan yang ini adalah yang kita paparkan tu, paparan dia. Okay, bila kita klik submit button dia dekat sini, ni kan, kita klik submit button, apa yang kita paparkan dekat sini ni keluar dekat sini. Okay, contohnya dekat sini ABC kan, ABC, ini 1, 2, 3 email. Okay, so dia akan paparkan. Nampak ABC dengan 1, 2, 3. Sama macam yang kita buat ni lah. Okay, kita dapat ABC, DF dengan message. Okay, so untuk check lab berapa ni? Lab 2 Lab 2 kan? Lab 2 ni sahajalah. Nombor 4 tu macam biasalah, awak buat conclusion lah. Write down your conclusions of your works about PHP variable and data type. Not exceeding 400 words. Okay. Ada soalan boleh tanya? Tak ada boleh message je bila masa. Setakat tu je untuk lab 2 ni.